sisihan piawai. Okay, tapi untuk mean dan sisihan piawai dia kita terus ambil nilai tetaplah untuk kalau Z-score, sifar dan 1. Okay, kalau untuk X-score bergantung kepada soalan. Okay. Jadi apa guna kita belajar Z-score ni, okay, daripada X. X ni adalah apa-apa nilai yang kita ambil dalam dunia ni, apa benda yang kita nak kira semua, kita namakan dia sebagai X-score. Okay, nak kira markah pelajar, kita nak kira populasi kat satu tempat, jangka hayat, binatang dan sebagainya, semua data-data mentah yang kita ambil kat dunia ni, kita letak dia dalam X-score. Okay, tapi kalau Z-score ni guna dia untuk apa? Sebab data-data ni ada macam-macam jenis data kat dunia ni. So kita tak boleh nak kira semua data tu dengan satu cara yang piawai. Okay, jadi saintis telah menemukan cara lah. Okay, saintis dah buat macam-macam eksperimen untuk dapatkan satu data yang piawai di mana daripada contoh Z-score table tu kita boleh kira hampir semua kebarangkalian apa benda yang kita nak cek dalam dunia kita boleh kira. Okay, tapi cara dia adalah dengan menukarkan X-score tu kepada Z-score dulu. Okay, dan jawapan akhir tu nanti kita jadikanlah balik X lah. X tu adalah data mentah. Okay, ingat tak lagi apa rumus daripada X-score kita nak tukar jadi Z-score? Apa rumusnya? X tolak mean bahagi dengan tu punya SP. Sisihan piawai. Sisihan piawai. Okay, X-score ni maksudnya apa-apa nilai yang kita nak tadilah, berat badan ke, berat sebiji petik ke, mentol lampu ke, berdasarkan kepada soalan. Okay, kita tolak dengan mean yang diberikan dalam soalan dan kita bahagikan dengan sisihan piawai yang diberikan dalam soalan, kita akan dapat Z-score. Okay, daripada Z-score ni lah baru kita boleh rujuk jadual Z-score kita lah untuk dapatkan kebarangkalian. Okay, kenapa penting untuk kita tukar X pada Z? Sebab itu hanyalah satu cara yang kita boleh dapatkan nilai. Sebab kalau macam data yang kita nak cari kat dunia ni ada macam-macam jenis data. Okay, dan data tu bukan terhad pada satu jenis. Yang kita nak kira tu bukan umur manusia je. Kita nak kira umur dinosaur, kita nak kira jangka hayat, macam-macam lah, kereta, mentol lampu dan sebagainya. Okay, jadi disebabkan terlalu banyak data yang kita nak kira ni, jadi kita perlukan ada satu benda yang piawai. Okay, jadi data yang asal, okay, contohnya ni adalah kita punya X-score punya data. Okay. Ini semua adalah taburan yang namanya normal. Ni pun masih lagi normal, tapi yang Z ni nama dia normal piawai. Okay. Dan X-score ni, okay, yang penting X-score dan Z-score dua-dua adalah taburan normal. Apa maksud taburan normal? Taburan normal adalah taburan yang berbentuk loceng. Maksudnya dia punya data dia banyak pada nilai yang kat tengah-tengah ni. Macam contohlah awak exam. Okay, exam biasa data yang normal subjek lah, like maths ni biasa duduk berkelompok juga dekat fail. Okay, tapi kalau normal subjek contoh matematik, bahasa Melayu, okay, yang dapat A plus mungkin sikit, yang dapat fail mungkin sikit atau mungkin hampir tiada, tapi yang banyak berkelompok kat sini lah A minus, B dan B plus. Okay, itu maksudnya data tu berbentuk loceng. Loceng tu dia dekat tengah ni adalah yang paling banyak lah, dia punya data duduk berpusat dekat yang tengah. Okay, jadi daripada X-score ni kita nak jadikan Z-score. Z-score ni dia dah, mean dia dah duduk dekat nilai sifar. Okay, mean kalau pada X-score ni adalah yang paksi simetri. Okay, so paksi simetri ni kita dah anjakkan dia jadi sifar. Macam mana boleh dapat sifar? Sebab kita dah tolak dengan nilai mean. Jadi dah tak adalah nilai mean tu, yang mean dia dah jadi sifar kat sini. Okay, mean dia dah jadi sifar. Sebelum tu mean dekat sini. Okay, jadi bila kita tolak nilai semua data ni kepada nilai mean yang ada, tu yang mean kita dah jadi sifar kat sini. Okay, dan sisihan piawai untuk Z-score adalah 1. Okay, Z-score 1 sisihan piawai dia, kalau yang kat sini bergantung kepada soalan. Okay, dan kemudian konsep yang paling penting dalam Z-score ni adalah kita kena tahu bahawa luas di bawah graf, okay, luas di bawah graf ni, keseluruhan luas ni bernilai berapa? 1. Okay, bernilai 1. Okay, dan bernilai 1, maknanya kalau graf ni kosong, sifar lah. Okay, sebab tu kebarangkalian, okay, P ni untuk probability lah, kebarangkalian terletak di antara sifar dan 1. Tak boleh kecil dan tak boleh besar. Tak boleh bernilai negatif dan tidak boleh bernilai lebih daripada 1.
Okay, jadi luas ni kalau kita lorekkan hampir semua ni dia akan mewakili satu unit. Okay, jadi sebab tu kalau tengok dalam Z-score table awak tu, okay, dalam Z-score table awak akan dapati nilai nilai paling besar kat Z-score table ni adalah 0.5. Okay. 0.5. Okay. Sebab Z-score table hanya memberikan nilai separuh je. Nilai negatif tak ada. Kalau tengok kat Z-score table ni, okay, paling tinggi 3, tak ada nilai negatif. Okay, sebab tu kita belajar tentang pantulan, kan, mirror image, macam mana kita nak jadikan nilai negatif tu pada nilai yang positif. Okay, sekejap. Okay, jadi apa lagi? Salah page ni. Mana saya conteng tadi, dah hilang. Okay, jadi sekarang kita akan tengok pula macam mana cara, okay, semua dah okey untuk baca Z-score table tu, dah pandai? Dah. Okay, so dah tahulah macam mana nak cari kebarangkalian. Okay, kat mana yang kebarangkalian tu? Kebarangkalian duduk yang mana? Mana satu kebarangkalian, mana satu Z-score? Kat dalam Z-score table ni. Dalam table. Dalam table. Memang semua dalam table. Tak ada yang duduk luar table ni. Dalam Kat table satu. Daripada nilai Kat satu atas ni. dekat, okay, yang kat tepi ni dengan dekat sini apa? Z-score. Okay, ini adalah Z-score. Okay, yang duduk kat dalam banyak-banyak nombor ni, suruhan ni? Kebarangkalian. Semua adalah kebarangkalian kita. So kena tahulah bila kita nak cari Z-score, diberi kebarangkalian, tengok yang dalam, baca yang luar. Luar adalah jawapan kita. Tapi kalau diberi Z-score dan disuruh cari kebarangkalian, sebaliknya lah, maknanya kita tengok yang kat tepi dan atas, okay, dan kita dapatkan jawapan yang kat dalam. Okay, dan Z-score dalam jadual ni hanya memberikan senilai sampai 1, 2, 3 tempat perpuluhan dia. Contoh 2.431. Yang ni boleh bagilah baca, maksudnya 4 angka berarti. Okay, tapi kalau lebih daripada tu 2.4315 tak boleh. Kalau calculator boleh. Okay, dan biasanya memang standard kita just minta apa yang boleh dibaca di Z-score table je lah. Sebab tu kadang-kadang awak tengok dekat kertas dekat buku teks, hari tu ada pelajar tanya saya pasal yang soalan yang dia nak suruh cari jalan keluar tu apa tu. Soalan tu ada sampai perpuluhan dia yang banyak dan dia boleh dapat jawapan yang berbeza daripada yang awak dapat melalui Z-score table. Okay. Tak apa, jangan risau. Kita just ambil jawapan yang hampir je sebab yang tu mungkin dia gunakan calculator. Okay. Alright, so next adalah cikgu nak tunjuk, okay, kita refresh lah sikit macam mana apabila diberikan satu Z-score, kita nak cari kebarangkalian. Okay, sebab ni penting, benda ni kalau awak dah faham betul, yang untuk nak cari Z-score tu tak ada masalah. Itu adalah dia punya langkah terbalik je, songsangan dia lah. Okay, contoh, kalau saya nak cari kebarangkalian Z lebih besar daripada berapa? 2. Sekejap. Sebelum ni saya nak check out punya kefahaman tentang ni dulu. Okay. Daripada X score nak tukar jadi Z score. Okay. Macam mana kita nak buat soalan 2 ni? Okay. X ialah okay, X ialah mana tadi? Taburan nombor kejap Okey. X ialah suatu pemboleh ubah rawat selanjar yang bertabur secara normal. Okey, dengar je normal maksudnya tahulah dia adalah X dengan X lah yang kita akan jadikan Z nanti. Iaitu X, okey, ni nampak ni X, okey, bertabur secara normal. 500 ni apa dia? 169 ni apa? Min. Min dengan?
Variant. Siap Variance. piawai. Kalau kat depan ni X, yang belakang ni adalah variance. So awak kena punca kuasa 2 kan untuk dapat sisihan piawai. So dia kata cari nilai X jika skor Z ialah 1.35. So soalan ni dia dah bagi apa, dia nak apa? Dia dah bagi nilai Dia skor bagi Z. skor Z X. score. Dia nak skor X. Dia nak skor X. Okay, so dia dah bagi Z. Dia dah bagi Z, dia nak suruh cari X. So X tolak min bagi sisihan piawai. Ini adalah rumus untuk cari Z score lah. Okay, jadi kat sini dia dah bagi Z score 1.35. So X kita tak tahu. Okay, so kita tolakkan dengan min. Min kita berapa? 500. Okay, min kita adalah 500. Okay, kita bahagi dengan sisihan piawai kita 169 punca kuasa kan? 13. 13. Okay, so kita dapat 13 kat sini. Okay, dan kita selesaikan lah. Darablah kat situ 13 buat naik atas. Berapa dapat X kita? 517.55. 500? 17. Okay, so X kita sama dengan 517.55. 55. Okay, so X ni je lah data dia. Data yang asal, maksudnya berat badan ke, berat kereta ke, populasi ke apa-apa. Sebab X ni boleh jadi sebarang nombor. Sebarang nombor yang selanjar. Kalau awak belajar itu taburan binomial, nombor dia discrete. Dia cuma nombor sifar 1, 2, 3, 4 macam tu je. Dia takkan ada nombor perpuluhan, dia takkan ada nombor yang pelik-pelik. Dan dia takkan ada nombor yang boleh terlalu besar. Okay, dia hanya maksimum kalau kita nak kira menggunakan taburan binomial tu cuma untuk data yang kurang daripada 30. Biasanya kalau data yang lebih daripada 30, kita akan gunakan kaedah Z-score ni lah untuk mengira. Okay, sebab dia lebih tepat dan satu lagi dia lebih mudah. Kalau nak kira yang taburan binomial dengan rumus NCR X kuasa R, P kuasa NCR sama dengan apa tu? Aku dah tak ingat. X sama dengan NCR, P kuasa X, Q kuasa N tolak R. Okay, yang rumus yang awak guna untuk binomial tu hanya untuk kira data yang discrete, iaitu data yang nombor dia bulat. Okay, dan data tu tak boleh nak besar sangat. Okay, maksimum 30 lah. Lebih daripada 30 kita akan gunakan taburan normal. Okay, even kalau biasa kalau soalan keluar pun sampai nilai 5 je. Okay, sebab awak nak kira tu pun dah awak dah buat kan latihan hari tu taburan binomial. Perasan tak dia punya nombor perpuluhan dia banyak sangat. Ya. So kalau awak just nak kira 5 tu okey lah. Kalau nak kira sampai ke 20 nilai nak tambah satu-satu memang agak payah lah. Okay, jadi sebab tu kita gunakan Z-score lebih mudah. Okay, so ni adalah refresh untuk yang tu. Okay, kemudian kita nak cari, sekarang kita nak cari, okay, kalau soalan cakap macam ni. Okay, yang bukan AKW pun boleh je jawab. Jangan ingat saya ni kelas AKW, yang lain semua senyap je. Tak ada, sama je. Awak jawab je sekali. Saya minta semua tulis kehadiran dekat situ supaya dekat income message sebab saya tahu semua baru 33 orang. Semalam cara ramai sangat. Okay, sifar point. Okay, kat sini. Okay, apa beza ayat pertama dan ayat kedua saya? Ni ayat pertama saya, ni ayat kedua saya. Cuba bacakan ayat pertama saya. Bacakan dengan ayat awak, saya tak nak huruf P. Tak nak huruf P. P tu apa? Barang kalian Z lebih besar pada 2.35. Okey. Kebarangkalian Z lebih besar dari sifar 0.235. Maksudnya dia nak suruh cari kebarangkalian lah kat sini. Okey, kita tak tahu apa kebarangkalian kita. Okey, tapi kalau ayat bawah, kebarangkalian Z lebih besar dari sifar 0.235 ialah sifar 0.4 sifar 71. Maksudnya yang duduk selepas tanda sama dengan ini adalah kebarangkalian. Okey, yang duduk dalam kurungan ini adalah kita punya Z score. Okey, jadi jangan confuse, soalan ni nak suruh cari apa? Kebarangkalian ke Z score? Dua-dua pun ada huruf P. Okey, biasanya kalau dia nak suruh cari Z score, dia akan jadikan ni huruf A contoh. Kebarangkalian Z lebih besar daripada A ialah sifar 0.471. Okey, so kalau tengok soalan macam ni, oh soalan ni dah bagi kita kebarangkalian. So, kita kena tengok dalam table bahagian dalam dan dapatkan bacaan Z score. Okay, kalau soalan yang satu ni, oh soalan ni dia bagi kita Z score. So, kita kena tengok bahagian tepi dan atas untuk dapatkan nilai yang kat tengah-tengah. Okey, boleh differentiate tak antara yang satu dengan dua ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus.
Alright, okay. So macam cikgu kata, dalam graf taburan normal tu, dia cuma bagi kita nilai yang lebih besar daripada sifar 0.5. Okay, sebab tu kalau, lebih besar dari sifar 0.5 pula, lebih besar daripada sifar. Sebab tu kalau perasan dalam Z-score table, maksimum bacaan tu kat Z-score table, kat Z-score table ni maksimum bacaan yang atas sekali tu adalah berapa nilai dia? Sifar point kat sini? Sifar point berapa? 5. 0.5. Cuba tengok Z-score. Semua orang ada Z-score tak masing-masing ni? Ada. Ada Z-score Haziq? Aidit, bawa Z-score table. Go. Ada Z-score table kat situ? Ada. Okay, so pastikan semua orang pegang Z-score table masing-masing supaya untuk rujuk. Kalau bagus dapat dah print out lagi bagus. Okay, dan cikgu galakkan untuk awak laminate, print lah dekat kertas warna lain sebab kita akan guna sampai SPM nanti. Laminate lah, nanti dah balik asrama kan awak pergi lipat-lipat celah-celah mana awak simpan hilang. Sebab ni penting kita akan guna setiap masa lah untuk topik ni. Okay, so dekat sini kalau perasan dalam Z-score table, okay, cikgu tunjukkan Z-score table cikgu kejap. Paling atas ni adalah sifar 0.5, maksudnya kebarangkalian yang boleh diberikan dari Z-score table ni maksimum adalah sifar 0.5. Okay, dan Z-score kebarangkalian paling maksimum sifar 0.5. Z-score pula paling besar sini 3. Okay, 3.099 lah. Maksudnya menghampiri 4. Okay, bermaksud apa? Kat dalam kita punya jadual ni, kita punya graf, okay, nilai ni paling tinggi kita boleh dapat kat sini adalah 3.099 lah. Soalan tak akan tanya yang lebih. Okay, sebab dia semakin lama dia tak akan potong terus graf ni macam gini. Tak Dia semakin lama dia akan jadi semakin lurus saja macam tu. Maksudnya selari je sampai infinity. Okay, tak ada nilai yang maksudnya dia dah tak ada nilai cut off lah. Dia akan pergi terus menghampiri sifar tapi tak pergi sifar. Okay, jadi dia makin turun bawah. Jadi sebenarnya dalam Z-score ni dia hanya boleh bagi jawapan yang ini je. Sebab semakin nilai dia rendah, dia akan dah menghampiri sifar. Jawapan dah makin kecil dah. Ni kalau tengok kat sini pun dah sifar 1. Okay, kat sini dah mungkin sifar dah banyak sangat sifar. Okay, jadi maksimum kat sini negatif 3.099. Okay, untuk sebelah kanan maksimum dah 3.099. Okay, ni dah kira dah paling maksimum lah. Soalan biasanya dia akan bagi antara nilai 3 dan negatif 3 je. Okay, dia takkan bila awak tolak X score, tolak min per sisian piawai, maksudnya daripada X nak jadi Z score, awak tak akan dapat nilai 5 ke 6 takkan dapat. Okay, maksudnya kalau awak dapat nilai 5 ke 6, maksudnya salah lah soalan tu. Maksudnya soalan dia memang akan bagi dalam range antara negatif 3 ke 3. Biasanya macam tu je. Jadi kalau awak kira salah, maksudnya awak tahulah mungkin awak tersalah, awak tak tukar range jadi sisian piawai ke, ataupun awak salah tekan kalkulator untuk nilai min, ataupun soalan tu sendiri salah. Ya, maksudnya kalau soalan tu tak logik, awak kena cakap lah, cikgu ni Z-score saya dapat 6. Memang tak ada lah. Awak takkan dapat jawapan dekat dalam Z-score table. Jadi Z-score hanya antara 3 dan negatif 3 sahaja. Okay. Alright, so kita tengok pula Z-score ni macam mana kita nak baca. Okay, bergantung pada soalan kita tadi. Okay, contoh soalan kata Z lebih besar daripada Z lebih besar daripada sifar 0.235. Tulisan cikgu tu jelas tak? Awak nampak cikgu conteng tu ke ink hitam tu tak jelas? Jelas. Okay. So bila dia kata lebih besar dari sifar 0.235, okay, cikgu nak galakkan semua yang belajar Z-score ni kena belajar untuk lukis. Okay, boleh guna kalkulator ke tak boleh guna kalkulator ke, lukis. Okay, SSM ni kalkulator dah hampir tak digunakan pun. Gunalah untuk ujung-ujung tapi untuk nak faham konsep takkan ada jawapan dari kalkulator. Okay, so sifar 0.235 positif duduk lebih kurang kat sini. So tandakan sifar 0.235. Jadi yang lebih besar adalah di sebelah kanan daripada garis sifar 0.235. So dia nak suruh cari apakah kebarangkalian kawasan yang saya lorek ni. Okay, kalau soalan yang lebih besar daripada dan nilai pula positif, kita boleh terus tengok daripada Z-score, boleh terus dapat jawapan. Okay, ingat yang boleh bagi jawapan dalam Z-score hanya kalau soalan tu lebih besar daripada satu nilai yang positif. Itu boleh terus direct. Kalau yang lain akan ada satu tolak lah, akan ada guna image pantulan dan sebagainya. Okay, kalau lebih besar daripada dan positif kita boleh terus tengok.
sifar 0.235 tengok dalam kita punya Z-score table kat sini. Sifar 0.23 dapat sifar 0.4 sifar 9 sifar. Okay, 5 pula kat belakang ni. Okay, yang sebaris dengan dia. Kita tengok yang sebaris dengan dia tapi dekat nombor 5. Tolak 19. Tolak 19 ni bukan maksudnya awak sifar 0.4 sifar 9 sifar tu tolak dengan nombor 19 bukan. 19 ni bermaksud 19 yang duduk di belakang. Maksudnya sifar sifar 19. Okay, tapi saya tak galakkan sangat awak nak tekan-tekan kalkulator dengan banyak-banyak sifar tu, nanti takut awak tersalah. Okay, jadi sebenarnya kalau nak tekan kalkulator senang, ambil je nombor ni, abaikan sifar kat depan, ambil nombor 4 sifar 9 sifar tu. Okay, tekan kalkulator 4090 tolak 19. Okay, so 4090 tolak 19 awak akan dapat 4071. Okay, dan baru dia tambah kat depan ni sifar point. Okay, sebab kalau awak buat nanti tekan tolak sifar, awak tersalah satu sifar kat sini dah jadi salah. Okay, jadi jadikan dia nombor bulat dulu, jawapan akhir baru jadikan dia sifar point lah, perpuluhan. Boleh? Faham? Faham. Right. Okay. So ini kalau lebih besar daripada. Okay. Kalau soalan kedua, Z lebih kecil. Okay. Kebarangkalian Z lebih kecil dari negatif 2.122. Lebih kecil daripada. So kita terus lukis. Ingat dapat soalan je lukis. Lama-lama awak akan kata Z-score ni sebenarnya senang kalau awak tahu cara lukis. Sebab awak hebat macam mana pun awak kena lukis. Nanti kalau awak tak boleh nak nampak. Okay, so Z lebih kecil dari negatif 2.122. Kita tahu negatif 2.122 sebelah kiri daripada paksi Y. So kita labelkan 2122. Lebih kecil dekat sini. Okay, lepas tu fikir balik. Dalam Z-score table ada tak bagi Z-score negatif? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kita faham bentuk Z-score ni adalah bentuk yang simetri. Okay, maksud simetri adalah apa nilai yang ada kat sini kalau nombor ni nombor dia sama, satu negatif, satu positif, nilai luas dia yang lebih kecil ni sama juga dengan nilai yang sebelah sini. Okay, yang B ni sama dengan A. Tu kebaikan Z-score table ni. Sebabnya saintis dah buat supaya graf ni berbentuk loceng yang simetri. Maksudnya kiri dan kanan sama besar. Jadi awak dah tak payah risau dah. Kalau nilai ni negatif, awak tahu okey. Maksudnya positif dia pun akan memberikan luas yang sama. Tapi yang ini adalah kebarangkalian Z lebih kecil dari negatif 2.122. Sedangkan yang B adalah kebarangkalian Z lebih besar dari 2.122. Okay, tapi dua-dua nilai ni sama sebab luas di bawah graf dia adalah sama. Boleh faham? Faham. Sebab itulah kenapa langkah kerja dia macam ni. Z lebih kecil dari negatif 2.122 sama dengan Z lebih besar dari 2.122. Sebab dia gunakan konsep bahawa luas purple ni adalah sama di kedua-dua bahagian. Okay, jadi tu yang awak kena ingat. Sebenarnya kalau awak dah boleh lukis, tak ada masalah. Apa-apa soalan dia bagi pun awak boleh kira. Tak takut pun dengan soalan tu. Okay, yang ketiga Z lebih besar sama dengan. Okay, saya nak bagi tahu awak. Tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tanda sama dengan ni tak bagi apa-apa efek pun pada Z-score. Okay, jadi jalan kerja tetap sama je macam cari. Kalau nak cari lebih kecil sama dengan, cara dia macam lebih kecil sahaja. Tak ada bila ada tanda sama dengan tu jawapan akan berbeza ke, tak ada. Okay, so tanda sama dengan tu abaikan je, tapi bila awak buat jalan kerja tengok dah tak ada dah tanda sama dengan. Okay, sebab Z-score table ni dia memang akan terus bagi jawapan lebih besar atau lebih kecil je lah. Okay, maksudnya tak adalah yang sama dengan. Tapi kalau soalan bagi awak jangan takut, sama je jawapan dia. Okay, so macam ni Z lebih besar dari negatif 1.239. Jadi kita lukis kita punya gunung ni. Okay, negatif 1.239 duduk kat sini, negatif 1.239. Dan ini adalah lebih besar. Maksudnya bila dia kata lebih besar terus sampai ke hujung. Okay, jadi luas yang ni boleh cari tak terus directly daripada Z-score table? Boleh. Tak boleh. Tak. Z-score table hanya beri paling besar sifar 0.5. Sedangkan awak tahu luas yang saya lorekkan ni lebih besar daripada separuh. Bila lebih besar dari separuh, maksudnya luas ni adalah lebih besar daripada sifar 0.5. Okay, tapi kita tahu bahawa keseluruhan luas adalah 1. Dan kita kena cari luas kecil ni, si A ni. 1 tolak A dapatlah yang besar ni. Okay, tapi A ni pula kita tak boleh cari dari Z-score table sebab dia bernilai negatif. Tapi kita tahu konsep dia,
A ni sama juga dengan kalau kita cari yang macam ni. 1.239 dekat sini. Okey, jadi nilai yang positif 1.239 dengan nilai negatif 1.239 sama. Okey, kalau lebih kecil dari negatif 1.239 sama juga dengan lebih besar dari 1.239. Okey, so kita kiralah satu tolak, carilah kebarangkalian Z lebih besar dari 1.239. Okey, tu yang dia dapat kat sini lah. Okey, yang nilai ni. Ni kenapa dia ada tolak-tolak ni? Sebab 1.239 awak kena tengok banyak kali lah. Tengok kat sini, lepas tu ada bahagian tolak dekat ada bahagian tolak dekat tepi tu awak kena tengok. So awak kena tolakkan nilai 17 tu, barulah dapat satu nilai. Dan satu tolak tu baru dapat jawapan. Jadi maksudnya yang purple ni adalah sifar point 8924. Okey, boleh yang tu? Boleh cikgu. Boleh. Kemudian cikgu nak tunjuk yang tersepit pula. Yang kalau yang tersepit ni, dua nilai yang berbeza. Jadi kalau nak cari yang negatif ni, cikgu kata macam mana kalau nak cari yang lebih kecil dari negatif, kita tukar jadi lebih besar dari? Lebih kecil dari negatif sama dengan lebih besar Lebih dari? besar. Lebih besar dari positif. Betul. Nilai yang sama sifar 0.461 tapi kita ubah, bila kita ubah simbol ni pun akan berubah. Okay, so daripada simbol lebih kecil dari negatif jadi simbol lebih besar dari positif. Nilai dia sama. Okay, kemudian yang belakang ni 1.868 ni lebih besar, kita nak cari luas ni sebab kita nak tolak satu, tolak luas A, tolak luas B, barulah kita dapat luas purple. Jadi luas B kita adalah lebih besar dari 1.868, tengok terus Z-score. Ingat Z-score tu kalau soalan lebih besar dari dan nilai tu positif, direct awak boleh terus tengok Z-score. Tapi kalau lebih kecil dari ataupun lebih kecil dari negatif ataupun lebih besar dari negatif, so awak perlukan lukisan dan sedikit pengiraan lah untuk nak dapatkan jawapan. Dia tak boleh direct lah terus dapat jawapan. Okay, dan kemudian ada pelajar juga PM saya tanya tentang tanda mutlak. Okay, saya nak tunjuk sikit lah sebelum saya masuk yang topik kita hari ni. So, tanda mutlak ni kalau soalan kata cari kebarangkalian Z modulus, lebih besar dari 2.063. Satu lagi soalan tanya cari kebarangkalian Z modulus lebih kecil dari 1.763. Tak salah, lebih kecil ke lebih kecil sama dengan sama. Bila soalan ni besar, awak ingat balik topik yang awak belajar form 4 tajuk fungsi kuadratik. Bila bukan fungsi, ketaksamaan kuadratik. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sifar, lebih kecil sifar tu. Ingat tak kalau lebih besar dia akan beri jawapan yang ingat tak kalau dulu kita buat kalau lebih besar kat mana kita lorek sebelah kiri dan sebelah kanan. Ingat ke tak ataupun memang tak pernah faham pun konsep benda tu? Ingat. Okey. So kalau lebih besar dia akan, awak ingatlah kalau ruang besar kita bebas nak pergi mana-mana. Ni bebas lah ni. Jauh ni kita boleh pergi ni. Antara nilai yang tak boleh masuk ni je. Yang kat dalam ni je tak boleh. Yang lain semua nak pergilah. Tak ada masalah. Tapi kalau Z lebih kecil maksudnya kita ada ruang yang sempit. Sempit tu maksud tersepit. Tersepit kat tengah-tengah ni. Sebab tu jawapan dia akan jadi dia terletak di antara kat sini. Dia terletak di antara satu nilai ni, terletak di antara ni dan ni. Tu sempit lah tu, dia tersepit. Kalau yang ni, kalau lebih besar dia akan ada dua jawapan. Z contoh lebih kecil daripada A, negatif A, dan satu lagi Z lebih besar daripada A. Maksudnya yang Z tak boleh masuk adalah dekat antara negatif A dengan A je. Selain daripada tu boleh masuk. Jadi konsep tu juga yang kita apply dalam topik ni. Maksudnya bila kita nampak Z lebih besar dari 2.063 modulus, jadi kita terus lukis kita punya graf taburan, dekat sinilah, negatif 2.063 dengan 2.063, sebab luas lebih besar jadi dia jarak lah. So dekat situ kawasan kita. Jadi kita carilah luas yang kita lorekkan. Kalau modulus pula soalan dia lebih kecil dari 1.763, kita lukis graf. So kita letak, sebab dia modulus dia kena ada positif dan negatif lah. So sini 1.763, yang kat sini 1.763 positif. Bila lebih kecil maksudnya dia tersepit. Jadi kita cari luas yang kat tengah-tengah.
Okay, jelas yang tu? Jelas. Okay, so ingat konsep lebih kecil, tersepit, lebih besar tu. So jangan confuse lah, tak ada masalah pun. Dan soalan tu dia bagi satu nilai positif, awak ambilkan dua nilai, satu positif dan satu negatif. Okay, so hari ni kita nak tengok pula cara apabila diberi kebaran kalian, okay, dan disuruh cari Z-score. Okay, ini adalah yang terbalik sikit daripada yang tadi kita belajar lah. Okay, yang tadi kita belajar dia bagi Z-score, maksudnya dalam table tu, okay, kita tengok yang di tepi ni dan jawapan kita adalah yang berada di tengah. Okay, sekarang soalan bagi ke barang kalian, maksudnya yang kat tengah ni awak kena belik satu-satu. Ni yang agak rumit sikit lah, awak kena belik satu-satu nombor mana yang nak dekat dengan soalan. Okay, dan jawapan akhir adalah berada di kiri dan di atas awak. Okay, so dia adalah songsangan sahaja, tak ada masalah pun. Okay, cuma ada sedikit teknik lah yang kita kena apply sebab jawapan dalam Z-score table dia hanya beri jawapan positif, sedangkan jawapan awak boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Jadi dekat situlah kita kena ada consideration sedikit. Okay, kalau yang soalan tadi bila diberi Z-score nak cari kebaran kalian tak ada masalah sebab kebaran kalian memang always positif. So kita tak perlu nak consider apa-apa. Okay, tapi kalau daripada kebaran kalian yang diberi dia nak suruh cari Z-score sebab kita tahu konsep kita tadi Z-score terletak di antara nilai apa dan apa saya cakap? Lebih kurang? Paling besar apa? 3, -3. 3.599 macam itulah, kita sebut 3 je lah. Okey, dengan negatif 3. Okey, jadi disebabkan ada nilai negatif, maksudnya Z-score ni boleh bernilai negatif sedangkan di Z-score table tak ada langsung nilai negatif. Jadi sebab itulah kita kena buat some consideration. Macam mana kita nak dapatkan nilai negatif tu. Okey, boleh faham Yang tu kena, maksudnya saya belum tunjuk cara tapi saya nak awak ingatlah, maksudnya bila kebaran kalian nak tukar Z-score, okay, terus dekat kepala otak terus melekat, mungkin boleh jadi positif atau negatif. Tapi kalau Z-score nak tukar kebaran kalian, tak perlu ada consideration tu sebab kebaran kalian adalah luas dan luas sentiasa memberikan nilai positif. Okay, boleh? Boleh. Okay. So kita tengok soalan pertama kita, cari Z-score bagi setiap kebaran kalian. Okay, first soalan pertama. Kebaran kalian Z lebih besar daripada A sama dengan sifar 0.3851. Saya suka kalau awak boleh baca soalan tu dalam bentuk ayat matematik. Okay, jadi bila awak baca dalam bentuk ayat, awak akan sambil awak tulis tu, awak faham soalan bagi apa, soalan nak suruh cari apa. Okay, contoh bila saya salin tadi saya kata, kebaran kalian Z lebih besar dari A ialah sifar 0.3851. Jadi saya tahu, ni kebaran kalian lah yang saya nak cari Z score. Okay, kalau awak setakat PZ lebih besar A sama dengan sifar 0.3851, awak apa benda nak cari? P lah, Z lah, A lah dan macam-macam. So, awak sendiri yang akan jadi confused. Tapi kalau awak boleh baca dalam bentuk ayat, kebaran kalian Z score lebih besar daripada A sama dengan sifar 0.3851. Maksudnya A itu adalah Z score. Sifar 0.3851 itu adalah kebaran kalian. Boleh? So lepas ni, kalau setiap kali salin soalan, boleh tak baca soalan tu sendiri dekat mulut awak tu? Boleh? Boleh. Okay. Biasakan macam tu supaya awak faham sebenarnya apa yang soalan nak. Jangan baca matematik ni memanglah dia wakilkan semua. Takkanlah dia nak tulis kebaran kalian Z score lebih besar. Memang tak adalah, tu bukan matematik. Matematik memang perwakilan dengan simbol. Tapi kita yang membaca perlulah baca dalam bentuk ayat. Okay. Alright. So lebih besar dari sifar 0.3851. Tengok dia punya cara. Okay. Sebab ni dia dah besarkan, baguslah saya rujuk yang dia tunjuk je. Sifar 0.3851. Sekarang soalan bagi Z score ke kebaran kalian? Saya tak cakap tadi? Kebaran kalian. Ya. Tengok dalam ke tengok luar? Dalam. Dalam. Cari yang nilai dekat dalam yang hampir dengan sifar 0.3851. So kita cari belik. Macam awak cari kamus, nak cari satu huruf A, contoh nak cari A, house, H-O-U-S-E. So awak H-O-U. Kan macam tu awak akan tengok yang paling-paling hampir dekat situ. Mesti dia akan terletak situ. Jadi macam itulah bila awak baca kebaran kalian. Tengok nilai yang lebih kurang, jangan juling mata sebab ada sifar, ada yang sifar 0.3. Jadi tengok soalan betul-betul.
So bila sifar 0.38 awak tahu mungkin jawapan ni dah duduk kat atas lah. Okay, sebab yang bawah tu ada banyak sifar dia. Okay, jadi tengok kat atas. Nampak kat sini 3859. Okay, kalau awak tengok yang dekat sifar 0.3 kat bawah ni dia akan, kejap itu sifar 0.2. Kalau tengok kat sifar 0.3, sifar 0.3821. Okay, so 3821 yang ni adalah 3859. Okay. Yang mana yang kita nak pilih? Kita kena pilih yang kurang ke yang lebih? Tadi yang kat sini sifar 0.3821. So kita nak pilih yang kurang ke yang lebih daripada sifar 0.3851? Lebih. Yang lebih. Apa lebih? Sebab kita akan tolak. Yes, betul. Sebab kita akan tolak. Kalau yang Z score tadi kita cari yang kurang sebab kita nak tambah dekat sini. Tapi sebab yang ni kita nak kena tolak sebab ayatnya kat sini tolak. Okay, macam Z score tadi kan awak nak sifar 0.234. So ambil sifar 0.2, ambil 3, ambil nilai 4 kat sini kita tambahkan. Tu sebab nak cari Z score. Tapi sebaliknya kalau kita nak cari kebarangkalian pula kita cari yang kurang. Yang lebih. Lebih tu jangan lebih banyak. Jangan ambil sampai 3897. Ambil yang hampir tapi lebih. Okay, jadi yang hampir dengan sifar 0.3851 tapi lebih adalah sifar 0.3859. So berapa lebih dia daripada yang kita nak? Ni 9, ni 1. Berapa lebih? 8. 8. So kita cari dekat baris ni mana nombor 8 atau nombor yang paling hampir dengan 8. Sometimes ada soalan yang memang awak tak akan dapat exact number. So awak kena ambil, kadang-kadang awak confuse. Sama je yang lebih ni pun kalau beza 1, kalau besar pun beza 1. So tak kisah, awak boleh pilih either one yang awak suka. Okay, sebab jawapan tu dah kira yang paling hampir. Jangan takutlah, so bila tengok tak ada exact answer, tak ada masalah. Ambil yang paling hampir. So sekarang yang paling hampir, ni yang soalan ni okey dah cantik, dia memang dapat genap-genap 8. Kadang ada soalan 9 tapi jawapan tak ada nak tolak 9. So kalau contoh awak nak tolak 9, awak pilih 8 ke 12? 12. 9 dekat lagi dengan 12 ke dekat lagi dengan 8? 8. Alah, Kita pilih 8. Walaupun dia kurang tapi dia kurang 1, iaitu lebih 3. Jadi kita pilih yang paling hampir. Tapi katalah dua-dua pun hampir. Contoh dekat sini bukan nombor 12, dekat sini nombor 10. So awak nak 9. Ada nombor 8 dengan 10. So awak boleh pilih nak tolak 2 boleh, awak boleh pilih nak tolak 3 pun boleh. Faham? Faham. Okay. So sekarang kita nak tolak sifar 0.3859 lebih 8 daripada soalan ni. Jadi kita ambil nilai 8 kat sini. 8. Jadi 8 ni duduk pada lajur 2. Jadi sifar 0.292. So sifar 0.292 adalah nilai Z score yang kita cari. Boleh? Faham? Boleh. Faham cikgu. Jalan kerja dia sikit je beza. Dia just terbalik je. So ingat kalau nak cari tu awak kena. Untuk soalan ni betul, cikgu nak ajar. Sekejap. Sifar 0.292, sifar 0.292, ada tak kemungkinan jawapan ni boleh jadi negatif? Ada. Ada. kan? Sebab kita tak tahu sekarang jawapan kita positif ke negatif. Sebab Z score ni dia cuma bagi positif. Sedangkan kita tahu jawapan kita boleh jadi negatif. Jadi apa yang kita perlu buat? Soalan tadi kata Z lebih besar dari A. Jadi bila dah dapat jawapan dari Z score, sifar 0.292, kita terus lukis dua graf. Ingat kalau daripada Z kebarangkalian, nak tukar Z score, lukis dua graf. Kenapa? Satu, kita andaikan dia adalah negatif sifar 0.292. Senang kalau kita lukis graf yang berbeza. Satu lagi, kita anggap dia adalah positif sifar 0.292. Kita buat garis. Soalan kata tadi Z lebih besar. So, lebih besar dari sifar 0.292 positif kat sini. Kalau lebih besar dari negatif, dekat sini. Betul tak cikgu lukis ni? Betul. Sebab lebih besar. So, lebih besar kena sebelah kanan daripada nombor tu. Jadi soalan kata
kebarangkalian Z lebih besar daripada A ataupun A ni kita dah dapatlah sifar 0.292 positif atau negatif sama dengan sifar 0.3851. Sekarang awak tengok yang cikgu lorek sebelah kiri yang cikgu wakilkan dengan huruf A dan cikgu lorek sebelah kanan yang cikgu wakilkan dengan huruf D. Yang mana lebih sesuai dengan luas sifar 0.3851? B. Kenapa yang A tak sesuai? Sebab lebih 0.5. A ni dah lebih 0.5. Kita tahu kan luas graf tu penuh 1. Separuh berapa? 0.5. Kan? Okey, Betul. sekarang graf A kita ni dah lebih dari 0.5, betul? Betul. Graf B kita ni kurang dari 0.5. Jadi jawapan yang lebih tepat adalah A kita nilai negatif ke nilai positif? Positif. Okey, dekat situlah baru kita terus bagi jawapan A sama dengan sifar 0.292. Faham tak? Faham. Faham tak kenapa cikgu suruh lukis dua graf tu? Faham tak konsep dia kenapa cikgu suruh lukis? Faham cikgu. Penting tak kena lukis? Penting. Penting. Penting sangat kena lukis tu. Sebab daripada lukis, awak bahagilah apa-apa soalan taburan normal. Awak tak akan cakap soalan ni susah. Sebab dia sebenarnya sangat mudah. Awak yang kena faham konsep lukisan. Okay, so sekarang soalan yang kedua. P, Z, K. Kebarangkalian Z lebih besar daripada A. Okay, kita buat yang B dulu. Kebarangkalian Z lebih kecil dari A sama dengan sifar 0.3851. Soalan sama macam tadi. So bila check, kita akan dapat A sama dengan sifar 0.292. Sebab tu cikgu kata kita lukis graf. Okay, kita lukis. Satu adalah A negatif sifar 0.292. Satu lagi A kita adalah positif sifar 0.292. Okay, soalan kata lebih kecil. Lorek kawasan lebih kecil. Lorek kawasan lebih kecil. Soalan kata sifar 0.3851. So adakah lorekan yang kecil atau lorekan yang besar lebih sesuai? Lorekan yang kecil. Okay, so sebab itulah jawapan kita adalah negatif sifar 0.292. Soalan A dengan B tadi soalan yang sama. Yang beza adalah satu lebih kecil, satu lebih besar. Dan jawapan akhir pun berbeza. Satu positif, satu negatif. Boleh? Boleh. Okay. Kita tengok soalan yang kelas lain ni faham tak? Ke senyap aja tak ada respon? Ke saya tak nampak? Sebab saya dengar je suara 5 AKW je. Yang lain okey ke Ainul? Cikgu. Adik faham ya? Okey cikgu. Okay, alright. Okay, so kita tengok soalan C. Z lebih, okay, kebarangkalian Z lebih besar daripada A sama dengan sifar 0.7851. Sekarang, kita ada masalah tak dengan soalan ni? Ada. Apa masalah kita? Lebih besar dari 0.5. Ya, Z score table kita hanya bagi maksimum sifar 0.5. Soalan dah bagi sampai sifar 0.7851. Jadi, takkan dapat soalan direct, betul? Takkan dapat jawapan yang direct. Kan? Ya. Okay, jadi kita lukis. Okay, kita try lukis graf dan kita dah boleh nampak dah agak-agak jawapan kita duduk kat mana. Okay, contoh satu saya lukis kat sini negatif A. Satu saya lukis kat sini positif A. Tanda soalan lebih besar. So lebih besar lorek belah kanan ke kiri? Kanan. Kanan. So saya lorek ni kanan, saya lorek ni kanan. Luas saya nak cari sifar 0.7851. Adakah padan dengan negatif A atau padan dengan A? Negatif A. Okay. So ini lebih sesuai. Okay, sebab berdasarkan gambar lukisan. Sebab tu sangat penting awak ada konsep anggaran. Masa mendengar rendah, masa skor rendah kita belajar menganggar. Matematik tu penting untuk anggaran. Okay, awak dah tahu dah. Okay, kalau ni lebih besar dari setengah pak CY ni, okay, maksudnya lebih dari sifar 0.5. Okay, jadi jawapan kita tahu confirm adalah negatif. Negatif A. Okay, jadi konsep dia dalam Z-score ni, keseluruhan luas adalah 1. Okay, keseluruhan luas kita ni adalah 1. So, kalau dekat sini semua adalah sifar 0.7851, apakah luas yang ni? 1 tolak sifar 0.7851. Okay, bagus. So, dapat? 0.2149.
Betul. Sifar point 2149. Okey. Sifar point 2149 ni apa? Z-score ke kebarangkalian? Kebarangkalian. Kebarangkalian. Ingat Z-score yang kita conteng pada garis ni. Pada garis 4CX ni Z-score yang kita letak senggat-senggat, nombor-nombor tu Z-score. Okey, yang kita conteng dekat dalam ni, yang kita lorek adalah luas ataupun kebarangkalian. Okey, jadi sekarang kita tengok Z-score table kita, sifar point 2149. Jom kita tengok sama-sama sifar point 2149 mana? Kat mana sifar point 2149? Aduh, kecilnya. Ambil yang lebih besar tapi hampir. 2149. Mana? Saya dah nampak. Nampak tak? Sifar point 2148. 77. Kita nak sifar point 2149 So kita kena ambil yang lebih sedikit. Berapa? 77. 77 ni, betul? Yeah. Okay. Kita ambil sifar point 2177 yang lebih. Walaupun Hazman nampak 2148 ni lebih hampir, tapi dia kurang. Sebab kita konsep kita tolak. Dia dah kurang, macam mana nak tolak? So kita ambil yang ni. Okay, jadi 77 dengan 49. Lebih berapa? Kurangnya berapa? Lebihnya berapa? 28. 77 tolak 49. Berapa? 28. Okey, 28. Kita cari yang sebaris dengan dia. Yang sebaris dengan dia 28. Ada tak? 21, 24, 27. Tak ada. Paling besar 27, betul? Ya. Okey, so kita ambil jawapan tu. Jadi jawapan kita sifar point 7. Atas dia ni 8. Atas dia ni 9. So jawapan dia sifar point 7, 8, 9. Okey, ini senggat ni adalah negatif. Boleh? Faham? Boleh. Okay, boleh. Alright. Kita tengok contoh berikutnya. Syahira, awak nak keluar pukul berapa? Katanya ada pengumuman apa hafazan tu. Siapa lagi nak keluar? Syahira? Pukul 9 aku. Pukul 9. Tapi awak boleh on GM lagi satu kan? Boleh. Awak sambil-sambil dengar yang sana. Kalau contoh dia panggil nama, awak pergilah sana, awak mute ke yang sini lah. Okay, sambil dengar, sambil ni lah. Siapa lagi yang ada hal selain daripada Syahira yang kena keluar juga? Azli ke? Azli semalam tanya saya habis pukul apa Azli? Ya. Awak pun terlibat kan? Tak, Awak nak pergi mana pula shopping? bukan kelas lain. Oh, ada kelas lain pukul apa? 9:30. 9:30. Okay, insyaAllah tadi. Okay, so yang ni pula lebih besar daripada. Okay, so sekarang soalan yang soalan B. Tersepit. Nilai yang tersepit. P tersepit di antara sifar point 1. Okay, kebarangkalian Z-score terletak di antara negatif sifar point 1 dan A adalah sifar point 3851. Okay, so itu kita dah baca dengan ayat matematik. Sekarang kita kena lukis pula supaya kita lebih clear. Okay, jadi dia kata terletak antara negatif sifar point 1. So labelkan negatif sifar point 1. A ni tanda dia positif. Jadi kita ambil je. Nanti mesti awak tanya, cikgu dekat mana kita nak letak? Dekat sini ke kat sini? Tak kisahlah, awak letak je lah mana-mana. Asalkan kalau positif letaklah kat positif. Kalau negatif tu letaklah dekat negatif. Okay, yang tak penting pun yang sini sana tu. Just kita nak nampak je kedudukan dia. Okay, so dia kata yang ini, yang tersepit kat tengah-tengah, kebarangkalian ni adalah sifar point 3851. Okay, jadi ini sifar point 3851. Sekarang kita nak cari apakah nilai A. Okay. Kenapa terkeluar pula? Okay. Okay, tak apalah, abaikan dulu. Okey, jadi sekarang dia nak yang tersepit kat tengah-tengah ni. Jadi kita dah tahu yang sini negatif sifar point 1, yang sini A. Okey, jadi yang kita nak cari sekarang dua bahagian sebab kita dah tahu yang ni sifar point 3851. Okey, jadi kita nak cari nilai A ni sekarang berapa. Jadi sebelum tu apa yang perlu kita cari? First kali kita kena cari apa? Luas. Luas apa?
Katalah saya labelkan ni sebagai X dan ni sebagai Y. Luas Y. Ha. Yang mana kita boleh dapat dulu? X ke Y? X kita dah boleh dapat kan? Sebab kita dah ada nilai Z score dia, betul? Betul. So nilai Z score ialah 0.1. Kita maksudnya X ni adalah kebarangkalian Z lebih kecil dari negatif 0.1 sebenarnya adalah X. Okay, lebih kecil tapi kita tak boleh cari negatif dan lebih kecil. Jadi kita ubah tanda ni kebarangkalian Z. Ingat kalau lebih kecil negatif boleh tukar jadi lebih besar positif. Okay, sesama dengan X. Boleh tak cari X ni berapa nilai dia? Tengok kat Z. Sekarang nak tengok kat Z score ke nak tengok dekat kebarangkalian nak cari nilai X? X ni kita nak cari apa? Kebarangkalian ke Z score? Kebarangkalian. Okay, so tolong saya tengok dekat Z score 0.1 sifar dapat berapa kebarangkalian dia? 0.64 sifar 2. Berapa? Sifar point? 6 sifar 2. Okay, 46 sifar 2. Okay, so ini adalah kebarangkalian Z. Jadi maksudnya dekat sini sifar point 46 sifar 2. Dah senang dah. Kita dah tahu luas yang ni, kita dah tahu luas yang ni. Boleh tak kita cari luas ni? Boleh. Boleh ya. Macam mana cara dia? Boleh. Satu, tolak sifar point 46 sifar 2. Tolak, berapa lagi tadi? Sifar point 3851. Okey, berapa jawapan kita? Sifar 0.1547. Okey, bagus. So sifar point 1547 ni kebarangkalian untuk apa? Untuk Y. Kebarangkalian untuk Y. Y tu saya dah wakilkan tapi kita kalau nak tulis dalam bentuk ayat, kebarangkalian Z Z apa? lebih besar dari A. Yes, bagus. Kebarangkalian Z lebih besar dari A ialah ni. So kebarangkalian Z lebih besar dari sifar point 1 kebarangkalian Z lebih besar. Kebarangkalian Z lebih besar daripada A sama dengan sifar point 1547. Okay, jadi tengok dekat kebarangkalian sifar point 1547 dapatkan nilai Z score. Tengok jadual sama-sama. Kat mana sifar point 1547? Yang lebih besar sedikit. Kat mana? 15 berapa? 1562. Okey, bagus. 1562 lebih besar sebab 1539 dah kurang. Okey, 62 tolak 47 berapa? Ambil nombor belakang. 15. 15. Tengok dalam jadual ni ada tak nilai 15? Tak ada. Ni kat sini wujudnya dua nilai. 14 dengan 16. So kita boleh pilih either one sebab dia ni pun kurang 1, dia ni lebih 1. So tak ada masalah. Awak nak pilih 6 boleh, awak nak pilih 7 pun boleh. Okay, kalau tak nak awak tulis 65 pun tak ada masalah sebab dia letak kat tengah-tengah. Okay, kat sini kalau awak nak lebih tepat awak letak 65 lah. Saya tak tahu jawapan tadi bagi apa. Okay, kata kita baca kat sini, kita dapat 1 point berapa? Cuba bacakan saya jawapan dia. 1.01. 1.01 6. 1.01 berapa? 6. 1.016. Okey, boleh tak kalau saya nak jawab sifar point 1 sifar 65? Boleh. Boleh kan? Sifar point 1 sifar 65 boleh. Kalau saya nak jawab 1 point sifar 16 boleh. Saya nak jawab 1 point sifar 17 pun boleh. Okay, so tiga-tiga jawapan ni tepat. Tapi sebenarnya kalau ikut Z score table yang ni tak dapat lah. Tak boleh bagi sebab dia tak bagi sampai 4 angka berarti. Ini lebih dari 4 angka berarti. Okay, so antara ini atau ini dua-dua boleh diterima sebagai jawapan. Okay, tapi sekarang kan saya cakap tadi kita kena, tapi soalan ni kita dah tak payah consider dah dia positif ke negatif sebab kita dah tahu A kita tadi duduk dekat tempat positif lah. Okay, boleh? So Boleh. kita dah tak perlu lukis lagi sebab kat atas kita dah lukis jadi ini je lah jawapan kita. Ini adalah Z score yang kita cari lah, A, nilai A. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay, kita try buat yang F.
Kebarangkalian Z mutlak lebih kecil dari A sama dengan 0.4742. Okay, ajar saya first saya kena buat apa? Lukis graf. Yes. Okay, kita lukis graf dulu ke kita boleh dapatkan nilai kebarangkalian dulu? Okay, bolehlah kita nak lukis dulu, boleh. Baguslah nak lukis sebab nanti awak lupa nak lukis dah. Bila awak dah sibuk tengok kebarangkalian punya nilai, awak dah terlupa nanti positif negatif. Okay, so apa yang saya perlu buat? Labelkan apa? Labelkan A. Labelkan A. Okay, so labelkan A negatif dan labelkan A positif. Okay, kemudian Lorekkan lorekkan sebelah mana? sebelah sebelah kanan. Kanan ke kiri? Lebih kecil. Kiri. Kiri. Sini kiri, sini pun kiri. Betul? Betul. Okay. Ya. Tu bukan apa ni? Kalau yang negatif A bukan sebelah kanan eh? Kan lebih kecil. Lebih kecil. Oh, sekejap. Soalan ni, sorry, betul. Soalan ni lebih kecil bermaksud, apa tadi? Lupa. Ya, lupa graf ni. Modulus ni soalan modulus. Okay, so kalau lebih kecil apa? Terbalik. Terbalik, tersepit. Ya. So di antara negatif A dengan A. Betul, sorry. Okay, terima kasih Hazman. Siapa yang tegur saya ni? Hazman ke Aidit? Okay. So lebih kecil, kita tengok ni lebih kecil, kita tahu dia tersepit. Kalau modulus, kalau soalan modulus. Kalau soalan lain, kita lukis macam tadi lah, kiri ke kanan macam tu. Okay, so dia tersepit kat sini. Okay, so luas yang saya lorek ini adalah 0.4742. Betul? Betul. Okay, so apa yang saya perlu buat sekarang? Adakah kawasan A dan kawasan B saya adalah luas yang sama? Sama. Sama. Jadi saya boleh cari satu je dan saya akan dapatlah jawapan yang satu lagi. Okay, jadi cara dia adalah saya 1 tolak 0.4742 dapat berapa? 0.5258. Okay, 0.5258 kita bahagikan dengan 2 sebab kita nak dua bahagian yang sama besar. 0.2629. 0.2629. Betul semua? Yang lain tekankan kereta tak? Betul. Okay, maksudnya B ni 0.2629. A ni pun 0.2629 sebab Z-score dia dah wakilkan dengan huruf yang sama, cuma satu positif A, satu negatif A. Okay, jadi sekarang 0.2629 kita buka kita punya Z-score table. 0.2629 mana dia? 2629. 2643. Okay, 2643 dah besar sikit. Besar berapa? 43 tolak 29? 14. Okay, bagus. 14. So, kita tengok. Ni bagus ni, senaman mata pagi-pagi. Yang tek mata banyak tu, hilang dah tek mata. Okay, tengok kat sini 14. Mana 14 kita? Okay. Tengok sebaris dengan dia 14. Ada yang 14? Tak ada. Ada 13 dengan 16. Saya nak pilih siapa? 13. Yes, sebab dia lebih dekat. Jadi kita ambil 0.6. Apa jawapan dia? 0.6? 0.634. Bagus. 0.634. So kita punya A adalah 0.634. Tak payah letak negatif lah sebab soalan pun kata A dia positif sebab ni modulus. Okay, jadi samalah sini negatif 0.634. Sini positif 0.634. Boleh? Faham? Faham. Okay. Ada soalan untuk yang ni? Tak ada. Okay, tak ada sekarang. Okay, kita tengok satu contoh 20. Lepas ni yang ada bolehlah keluar. Saya ada soalan kuis yang saya tak sempat habis hari tu. So siapa yang boleh join kita buat sekali sama-sama lah untuk soalan. Okay, tengok contoh 20. Jika, ni apa yang kamu faham dengan ayat ni? Ni taburan normal ke normal piawai? Normal piawai.
Piawai ke normal? Ya. Dua-dua normal. Dia akan ada huruf N. Dua-dua normal. Tapi ada yang X, ada yang Z. So, yang mana yang piawai, mana yang tak piawai? X piawai ke normal piawai? X tak piawai. X tak piawai. Yang piawai adalah Z, betul? Okay, so sekarang ini adalah taburan normal biasa dengan min 45. Sebab tu saya nak baca ayat ni. Hazman, tolong saya baca ayat ni. Dalam ayat matematik. Jika Sebut je lah taburan normal piawai. Taburan normal dengan min 45 dan variance. Dan variance. Dan kebarangkalian X lebih besar daripada 51 sama dengan 0.2888. Okey, bagus. So sekarang dia tak bagi nilai variance. Okey, sebab tu dia nak suruh cari nilai sisi yang piawai. Dia tak bagi nilai ni, tapi dia bagi kebarangkalian X lebih besar 51 sama dengan 0.288. Daripada sini boleh cari Z score tak? Boleh cari Z score tak? Diberi ni 0.288 ni benda apa? Z score. X. Makcik. Kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Sebab lepas tanda sama dengan kan kebarangkalian. Yang ni X lebih besar daripada 51. Okey, tapi ni adalah X. Okey, selalu kan kita jumpa Z kan, betul tak? Betul. Tapi awak ingat tak? Awak kan dah belajar cara nak tukar X kepada Z, betul? Ya. Okay, so kita buat kebarangkalian X nak tukar jadi Z apa? Tolak min. Tolak min 45 bahagi dengan sisihan piawai, betul? Kita tak tahu apa, biarkan. Okay, lebih besar, okay, tanda ni je. Sekejap, saya tak nak letak X lah. Saya terus buat kat sini. X kita soalan dah bagi 51. Okay, so 51 tolak 45. Sekejap bagi min. Okay, so sama dengan 0.2888. Okay, kebarangkalian X lebih besar. Sekejap. Cikgu. Kejap, saya tak suka. Apa? Tak apa. Ya. Apa tu? 51 tolak 45. Kenapa tak nampak Nampak. Hazman, kenapa? Kenapa X cikgu tukar dengan 51? Tu, ni dia bagi X lebih besar daripada 51 ni. Nampak ni, X lebih besar dari 51. Sekarang saya dah tukar Z lebih besar dari 51 tolak buat 5 sebab saya nak tukar ni jadi Z score. Tadi dia bagi ni X score. Faham? Faham tak? Kita gunakan nilai X yang dia bagi. Okey, per mu sama dengan 0.2888. Okey, sekarang kita dah tahu kebarangkalian. Kita tak tahu nilai Z score lagi. Okey, tapi kita boleh tukarkan kebarangkalian ni kepada Z score dulu. Nanti dah dapat baru kita kira dia punya ni. Sebab kita tahu kat ni sepatutnya kita tulis kita punya Z score kan? Kan selalu kita PZ lebih besar dari A. A ni sebenarnya Z score, betul? Betul. So sekarang ni adalah Z score. Tapi sebab kita tak tahu nilai Z score, kita tahu X. X score. Jadi X score tolak min bagi sisian piawai akan jadi Z. Ni semua sebenarnya adalah Z. Okay, jadi ialah 0.2888. Okay, so sekarang awak tengok dalam awak punya buku taburan tu 0.2888. Dapatkan Z score berapa? 0.2888 mana? 888. 0.2912. Yang ni lebih sikit kan? Okay, 0.2912. Dia dah lebih berapa? 2912 tolak 2888. Lebih berapa? Lebih 24. Okay, so cari kat sini 24. Sini 24. Sekejap, saya padam yang lain ni. Banyak sangat dah bulat-bulat ni. Okay, so 24.
Jadi, apa jawapan kita? Baca. Sifar 0.5. 0.557. 7. 7. Betul. Yang lain betul tak? Betul. Betul cikgu. Betul. So, 51 tolak 45 bahagi apa ni? Tanda sigma ni sama dengan sifar 0.557. Okey, sekali lagi. Barangkalian tukar Z score. Sekarang kita tak tahu dia ni apa, positif ke negatif. Jadi kita jangan terus percaya dia adalah positif, kita kena buat sedikit persoalan. Okay, so sifar 0.2888. Sekarang kita letak sini negatif sifar 0.557. Okay, yang ini positif sifar 0.557. Soalan kata lebih besar, so lorek belah kanan. Sini pun belah kanan. So, lorekkan manakah yang lebih sesuai dengan luas sifar 0.557? Kanan. Norekan kanan yang kecil. Kecil. Ni lebih sesuai. Sifar 0.557 dah lebih besar dari separuh tau. Yelah, sebab awak nampak gambar saya Kiri. tak logik. Awak nampak gambar saya tak logik. Cuba saya logikkan sikit gambar ni. Okay. Cikgu pun lukis tak logik. Saya letak kat sini. Jadi nampak dah tak dah besar sangat. Macam ni. Nampak? Nampak. Yang ni tak sampai sifar 0.5 tau. Yang ni lebih dari sifar 0.5. Maksudnya antara tak sampai ataupun yang sampai lah. Maksudnya yang ni lah sampai tu tak? Yang A ni kan? So, so jawapan kita negatif. Ya? Siapa nak tanya? Cikgu. Ya. Bukan luas dia sifar 0.2888 tu. Astaghfirullahalazim. Ya, betul. Patutlah. Ya. Allah, saya pula yang dah confuse ni sebab nombornya banyak sangat. Okey, betul. Bagus. Okey, betul. Sifar 0.2888 yang kita nak cari kat sini. 2888. Adakah lebih sesuai dengan ini atau ini? Betul. Ini adalah Z score yang kita tukar tadi. Okey. Jadi yang mana yang lebih sesuai? Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Okay, so kita pilih positif lah kat sini. Positif. Okay. Jadi yang ni salah. This one kita choose. Okay, jadi dah habis ke? Ke ada kena kira lagi ni? Belum habis. Kena cari ni. Belum habis. Soalan nak cari apa? Sisihan piawai. Sisihan piawai. So 51 tolak 45 bahagi sisihan piawai sama dengan Z score kita tadi sifar 0.557 positif. So tolong saya kira. 6 bagi 0 point. Dapat 10.7719 bla 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 macam tu dapat? Dapat. Okay. So sisihan piawai kita ialah 10.77. Ingat kan untuk AdMaths bagi jawapan sampai 4 angka bererti je lah. Okay. Tak payah panjang-panjang. Ambil sampai 4 angka bererti. Okay, boleh faham soalan tu? Faham. Okay. Kalau faham saya nak tanya soalan kuis ni boleh? Boleh cikgu. Okay. Hari tu kita dah buat Z score quiz kan? Hari ni kita buat quiz. Kejap tengok line internet kita. Cari kebarangkalian. Okay. Nampak tak? Kejap saya kecilkan. Okay. Boleh nampak paparan saya? Nampak. Okay, kejap. Saya ada time tak untuk ni? 5 minit, tak apalah, masa 5 minit lama tu. Okey. Siapa-siapa boleh kira dan bagi jawapan. 5 minit. Ni cari kebarangkalian ke cari Z score? Cari kebarangkalian. Cikgu. Salah lah, saya tak nak yang ni. Sorry. Sekejap, yang ni awak dah jawab hari tu. Kita cari Z score kan sekarang. Sekejap saya tukar. Okay ni. Okay. Semua dah standby tak dengan Z score table tu? Dah. Okay.
Ni hantu sikit. Lain siang-siang tak ada orang takut hantu kan. Yang cakap buat tu. 2.20 B cikgu. Laju je. Betul? Yang lain? B. Betul. Oh. Okay, kita tengok. Alright, bagus. Belum susah lagi kan? Okay. Cikgu 0.61. Ha? 0.61. Okay. Positif ke negatif? Tu ada negatif tau. Nampak tak negatif dia kat atas tu? B. Hmm? B. 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 Positif 0.61 ni lebih kecil tau. Dah lukis belum? Jangan excited sangat. Betul? Kurang. Siapa yang kata negatif? Cuba awak lukis dua, awak ambil satu Negatif. sangat 0.1, satu sangat positif 0.1. Tengok mana yang lebih kecil sesuai untuk luas 0.27/9. Amirul Azim? Lukis dulu. Jangan terus nak jawab. A cikgu. Okey, kenapa negatif sudah? Sebab dia lebih kecil. Lebih kecil dan luas dia lebih berpadanan dengan 0.27, betul? Betul. Yang lain setuju tak? Setuju. Tengok jawapan betul tak? Okey, betul. Okay, next. Ni awak kena conteng sebab jawapan ni tak direct. Dia lebih besar dari 0.5. Okay, kalau lebih besar dari 0.5, first kali kita kena buat apa? Tolak. Tolak dapatkan luas yang separuh lagi, 0.242. Baru tengok Z-score table. Tapi consider dia positif ke negatif, kena ingat. Cikgu, negatif 0.7. Negatif 0.7. Betul? Yang lain dapat? Dapat. Macam Huda seorang dia ni yang bangun tidur, yang lain tidur ke? Laju no. Adik. Belajarnya. Ada, Huda cikgu. dia memang macam gitu. Dia kalau dalam kelas, dia lah paling macam ngok-ngek gitu kan. Dia memang sesuai belajar online, Huda ni. Huda nanti awak tak payah naik sekolah tau. Awak belajar je online. Okey cikgu. Tak apa, kita bagi kawan kita yang lain jawab. Awak dapat berapa tadi, Huda? A ke B? B. Okay. Sebenarnya kalau lama-lama awak dah buat, awak dah boleh nampak. Okay. Yang tu luas dia besar, dia 0.5. Jadi dia mestilah negatif sebab dia tanda lebih kecil, lebih besar contoh macam tu lah. Awak lukis tak Huda ke awak main teka je? Lukis cikgu. Okay. Aida Edina dapat tak? Aminah Suhaila? Dapat B. Dapat. Okay, dapat berapa Aminah? Negatif 0.7. Okay, semua dapat ke negatif 0.7? Dapat. Dapat Okay, kita tengok ke tak jawapan. Okay. Saya buat 7 soalan ni, boleh lagi jawab? Boleh. Boleh. Kenapa dah Hazman? Okay dah, jawab ni.
Cikgu. Hmm. C. Okey, C. Apa? Aminah jawab C. Udah tu. Apa jawab C? Dan Saya. Aminah. Dua-dua jawab C. Okey. Yang lain? Ayu. Ayu, tidur ke? Tak cikgu tak. Okey, dapat tak kira? Yang tak dapat, pastikan hari ni dapat. Awak bazirkan masa, bukanlah bazirkan masa, tapi awak dah korbankan data awak hari ni, dah duduk kelas tambahan. Sepatutnya kena faham lah. Nurin Husna, dapat? Belum cikgu. Belum tak apa. Buat dulu dapat. Sarah, Ya cikgu. dapat tak? Dapat C. Dapat C, okey. Nuair, Syahira, C cikgu C. okey. C. Nuair dapat? Syahira, Elisa, Si cikgu. okey. Okey, semua dapat C? Boleh saya tekan C? Boleh. Alright. Okey, bagus. Ni kalau ada satu salah daripada soalan ni, ni satu grup semua kena cubit ni. Okey, buat ni. Modulus lebih kecil, maksudnya apa? Sepit ke? Tepi. Zafi dia yang dalam ni Zafi? Tu dia left. Zafi? Okey, dapat. A. Dapat? Berapa? A. betul. 0.44. 0.44. Amal Hidayat dapat apa Amal Hidayat? 0.44. Okey, betul. Mula-mula sebelum dapat Z score 0.44, dapat kebaran kalian berapa tadi untuk satu bahagian? Ama, sebelum awak dapat Z score 0.44, berapa kebaran kalian yang awak kira? Ikut jawapan orang ke Ama? Oh Ama. 0.40. Apa tu yang 0.40? Yang 0.3446 tu. Okey, maksudnya kebaran kalian awak mula-mula dapat 0.3. Awak tekan kalkulator ke? Tak. Macam mana awak dapat 3,446? Okey, sebelum, siapa yang tadi jawab? Sebelum awak dapat A tu sama dengan 0.44, awak dapat kebaran kalian untuk setiap bahagian tu berapa? 0.33. Okey, bagus. Sebab tadi 0.66 kan? 1 tolak 0.34 dapat 0.66. So 0.66 bahagi 2 lah. Kiri dan kanan. Jadi 0.33 baru tengok kita punya Z score dapat 0.44. Betul? Betul. Okey, bagus. Soalan last.
B cikgu. Hmm? Berapa? B. 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 Betul. Hazim, B. 0.499. Tengok dekat kebaran kalian berapa? Sifar 0.34555 Betul. 5.371 Dua satu. 32. Okay. So awak dapat 0. berapa? 4,999 ke 49,498? 0.499. Okay. B. Semua setuju? Tujuh. Alright. Okay, bagus. Okay, tahniahlah awak dapat jawab semua soalan dengan betul. Okay, mungkin ada yang perlukan masa yang mungkin lebih sikit. Mungkin rasa kawan awak laju sangat ke apa kan. Tapi tak apa, lepas ni try buat lagi latihan lah yang lain. Okay, insyaAllah nanti kalau awak buat latihan awak boleh faham. Sebenarnya yang penting awak kena faham lah konsep apa tu Z-score, apa tu kebarangkalian, lukis tu dekat mana lebih besar lebih kecil, lepas tu sama ada dia positif atau negatif. Okay, yang tu paling penting. Daripada situ awak apa tu pengetahuan tu barulah apa-apa soalan dia akan bagi awak boleh olah. Dan yang paling sangat penting adalah awak kena tahu nak lukis. Lukis tu tak payah nak skema sangat, nak betul cantik awak punya bukit tu tak payah. Just lukis macam biasa je, saya ingat ke apa tak apa. Yang penting awak nampak dia duduk dekat mana Z-score, awak nampak negatif kat mana, positif kat mana, lebih besar kat mana, lebih kecil kat mana. Boleh? Faham? Okay? Okay. Boleh cikgu. Ada soalan tak sebelum kita habis? Ada siapa-siapa yang tak clear dekat mana nak tanya? Saya buka sekarang. Ni atas kerusi ke semua atas katil ni? Hujung-hujung minggu ni kan? Atas kerusi. Atas kerusi. Kerusi duduk atas katil. Okay, soalan-soalan saya nak tanya ni sekejap saya tengok nama. Saya rasa ramai yang dah tak ada ni. Aini, Nur Aini, okay? Ada soalan? Okey, cikgu. Okay, Syasha? Tak ada. Tak ada. Nurin Husna? Tak ada, cikgu. Okay, Afrina? Okay, cikgu. Tak ada? Afrina, Tak okay? Okay, Okay, okay. Elisa, Syahira, Nuai, Sarah, okay semua? Okey. Okay, Zul Ikram? Zul Ikram? Dah sampai London? Tidur? Hazman? Danish? Okay. Okay, Danish, Kaim, okay? Haris Daniel ni apa orang dah balik dia bawa masuk? Azli? Okey, cikgu. Okay, Amirul, Hazim, Aidit? Okay cikgu. Boleh cikgu. Okay. Maisara, Iriani, okay? Cikgu. Huda, Hazika, Haris baru masuk. Kenapa? Tak apalah Haris, awak tak payah masuk dah, nak habis dah ni. Nanti kita share. Hani, Inshira, Fairuz, Bakis, okay? Ayu? Okey. Cikgu. Alright. Amma? Okay, Aminah go. Suhaila? Alia? Aino Bahria? Aina Fifa? Semua saya panggil. Okay, Aiman, Zahira, Aida Aidina, Ahmad Ilham. Ahmad Fazril ada Ahmad Fazril, okay Ahmad Fazril? Seorang lagi ni. Ahmad Fazril, okay, dia punya ni rosak mic. Okay, tak apalah. Jadi saya harap yang datang ni boleh faham. Kalau ada masalah, soalan boleh tanya. Nanti cikgu Salwa akan sambung bab penyelesaian masalah lah. Okay, kita akan tutup bab tu dah minggu depan ni dah habis. Jadi sekarang konsep dah kena okay. Soalan penyelesaian dia bagilah apa-apa. Waktu tu lah baru akan jumpa. Dia bagi pasal berat betik, dia bagi pasal grade telur dan sebagainya. Baru kita akan aplikasikan soalan kehidupan seharian dalam kita punya ni. Dalam kita punya pengiraan Z-score lah.
Okay, jadi saya rasa kalau tak ada masalah, kita habiskan kat sini sebab ada kawan nak buat ada kelas lain. Alright, cikgu minta maaf, saya silap kalau ada apa-apa yang rasanya tak betul, tak faham dan boleh PM cikgu lah. Okay, kita tawakufkan dengan tasbih, kafarah dan suratul as. Okay, Fairuz nanti share recording ni dalam grup Boleh cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, Cikgu. Cikgu. Mm-mm. Terima kasih cikgu. Sama, Terima kasih, cikgu. sama.